فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pertamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu pada malam ini walaupun asal jadual saya lambat lagi. Tapi saya mohon kepada Tuan Haji Latif supaya diubah untuk bulan ni lah, sebab saya ada tarikh yang ditetapkan tu, saya ada urusan di luar. Dan kita semua berada di dalam keadaan yang sihat setelah menjalankan tanggungjawab sebagai warga negara. Berdebar-debar ke tunggu keputusan? Biasa ya, siapa naik pun sama. Hidup harus diteruskan. Yang penting hidup sebagai hamba Allah tu jangan dilupakan. Baik, pada malam ni saya diberitahu rupanya kelas tafsir dah ada ya di masjid di surau ni oleh seorang penceramah yang lain lah. Dan jadi pada malam ini dan insya-Allah pada malam-malam berikutnya kuliah maghrib bersama dengan saya, kita akan kupas satu bidang ilmu yang penting ya di dalam Islam ini, iaitu hadis-hadis berkaitan dengan hukum hakam fiqh. Jadi bila kita sebut tentang hadis-hadis berkaitan dengan hukum hakam fiqh, kalau kita buka kitab fiqh, setiap bab yang ada di dalam kitab fiqh itu bermula daripada taharah sehinggalah kepada bab munakahatnya, bab jenayahnya. Jadi dalam kuliah ini kita akan melihat hadis-hadis yang menjadi sumber dalil kepada setiap bab-bab tersebut. Cuma saya tak mula dengan bab taharah lah, hadis-hadis yang berkaitan dengan taharah, kerana saya kira orang Melayu ni kalau bicara bab taharah dah boleh jadi pakar dah. Kadang-kadang dah yang kita pelik tengok dah bertahun-tahun mengaji kitab taharah takkan tak habis-habis lagi, kan? Mengaji taharah. Tapi tandas masjid, tandas surau macam tu juga, tak taharah mana pun. Kan? Mana tempat samalah keadaan dia. Rumah kadang-kadang rumah setengah orang Islam tak setaharah mana pun. Tapi bila mengaji taharah berbulan-bulan, bertahun-tahun, jadi mana perginya pengamalan kepada ilmu tersebut. Jadi pada malam ini saya akan mulakan terus dengan bab solat. Jadi kita akan berbicara tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan bab solat, dan kita akan lihatlah nanti di sana akan kita jumpa bacaan-bacaan Nabi yang Nabi baca di dalam solat. Bahkan kita akan dapati ada dalam kalangan masyarakat kita tak pernah dengar bacaan-bacaan tersebut. Contohlah, kalau kita tanya tentang bab iftitah, yang kita tahu satu tu sahaja yang kita biasa baca, sedangkan Nabi membaca sebanyak 7 bentuk bacaan iftitah di dalam solat. Cuma baginda tak baca dalam satu solat tu baca 7-7, tak ada lah. Dia akan baca mana-mana satu daripada yang 7 berikut. Jadi itu matlamat saya lah secara peribadi di dalam mengenengahkan topik ini di dalam slot kuliah maghrib saya di surau ni, dengan menggunakan kitab Bulughul Maram, yang saya difahamkan sebenarnya kitab ni juga pernah disentuh oleh seorang penceramah di surau ini, tetapi ada masalah tidak dapat diteruskan. Dan kebetulan saya semasa di Masjid Putra inilah kuliah maghrib saya di masjid, iaitu kitab Bulughul Maram. Dan bila saya dah berpindah daripada Masjid Putra,
dah lama dah juga, tak dah lama, adalah setahun lebih saya dah tinggalkan pengajian kitab Bulughul Maram ni, dan saya harap saya boleh bermula semula di surau ini. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitabus solah, di dalam kitab solat, Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia memulakan kitab solat tersebut, bab solat ini, dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan al-mawaqit. Al-mawaqit ni bermaksud tentang waktu-waktu solat. Sebelum kita pergi kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan waktu-waktu solat ini, suka saya sentuh dari sudut muqaddimahnya, sebagaimana yang ada di dalam kitab ini. Penulis membicarakan tentang solat itu apa dari segi hakikat maknanya. Beliau mengatakan bahawa setelah beliau membicarakan tentang kitabut taharah, bab hadis-hadis yang membicarakan tentang bab bersuci, disebut selepas bab bersuci itu beliau himpunkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kitabus solah, iaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan solat. Kenapa beliau datangkan selepas bab taharah itu bab solat, dan kenapa bab taharah itu mendahului bab solat? Kerana taharah itu dianggap sebagai pintu dan syarat, pintu masuk kepada solat. Maknanya nak masuk ke dalam solat tu perlu bersuci terlebih dahulu. Kalau dia hadas besar, kena mandi dulu. Kalau dia berada dalam keadaan hadas kecil, dia kena berwuduk dahulu. Kalau tak ada air, dia kena bertayamum. Jadi itu maksudnya kunci, pintu masuk kepada solat. Tanpa taharah tidak boleh seseorang itu masuk ke dalam dunia solat. Wa syartuha, dan dia merupakan syarat sah salat, sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi, miftahus salatit tuhur, pintu masuk kepada solat itu adalah tuhur, bersuci. Wa tahrimuhat takbir, dan ihram di dalam solat itu bermula dengan takbir. Solat juga ada ihram, bukan haji dan umrah je ada ihram, solat juga ada ihramnya. Tetapi bila bermula ihram solat, bermulanya ihram solat bila kita melafazkan takbiratul ihram. Sebab tu takbiratul ihram yang pertama tu dinamakan takbiratul ihram, lafaznya Allahu Akbar, yang menjadi rukun solat yang pertama. Bila kita melafazkan Allahu Akbar di permulaan solat, takbir itu namanya takbiratul ihram, yang menjadi petunjuk kepada orang yang solat bahawa dia sudah bermula berada di dalam ihram solat. Maka segala perkara yang halal untuk dilakukan di luar solat tak boleh dilakukan di dalam solat. Tak boleh dia makan dalam solat, tak boleh dia minum dalam solat, tak boleh dia bercakap perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan bacaan-bacaan solat. Bermula daripada takbir itu menjadi haram semua perkara tersebut. Wa tahliluhat taslim, dan tahallulnya, dan dia keluar daripada ihram tadi dengan taslim, dengan mengucapkan salam. Maknanya di penghujung solat itu bila dia mengucapkan salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, maka kembali halal lah perkara-perkara yang dilarang untuk dilakukan dalam solat tadi menjadi halal semula. Sebagaimana kita berada dalam ihram haji dan umrah. Solat dari segi bahasa bermaksud ad-du'a bil khair. Solat dari segi bahasa bermaksud doa yang baik. Sebab tu dalam bahasa Arab kadang-kadang dia tak guna perkataan doa, dia guna perkataan solat. Tetapi solat yang dimaksudkan di situ adalah doa. Setengah golongan kesufian yang menyeleweng ni, bila kita cakap kenapa tak solat, dia kata dia solat. Solat apa? Tak nampak pun takbiratul ihramnya, tak nampak pun rukuk sujudnya. Dia kata tak, kita solat, kita berdoa. Bukankah berdoa itu solat? Ini orang yang faham suku, tak faham semua. Dari segi bahasa betul. Dari segi meaning, doa itu yang similar dengan dia adalah as-salah dari segi bahasa.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Maksudnya apa? Dan berdoalah tentang kebaikan ke atas diri mereka. Inna salataka, sesungguhnya solat engkau itu, sesungguhnya doa engkau itu sakanul lahum, memberikan ketenangan, sakinah bagi mereka. Dalam surah Taubah. Dalam hadis Nabi pun ada menyebutkan tentang menggunakan perkataan solat yang membawa maksud doa. Antaranya Nabi menyebut, iza du'iya ahadukum falyujib, bila kamu mendapat satu jemputan, jemputan kenduri lah, tak kira lah walimatul urus ke, kenduri makan ke, happy birthday ke, kan? Iza du'iya ahadukum falyujib, maka hendaklah kamu terima jemputan tersebut. Wajib menerima jemputan ni, menerima undangan tu suatu yang wajib. Fa in kana sha'iman falyusalli, tetapi sekiranya engkau bila menerima jemputan makan tadi, engkau berada dalam keadaan berpuasa, falyusalli, Nabi kata, maka doakan yang baik untuk orang yang menyediakan makanan tersebut. Kita tak dapat datang sebab kita puasa, tapi Nabi suruh kita buat apa? Kita doakan kebaikan kepada sahibut ta'am, tuan yang menyediakan kenduri itu, supaya mendapat kebaikan. Jadi yang nak ditunjukkan di sini ialah perkataan salat fal yusalli itu adalah membawa maksud doa. Jadi itu dari segi bahasa. Dari segi syaraknya pula ialah solat ni apa? Ini yang kita perlu faham. Solat yang dikehendaki oleh syarak, solat yang menjadi kefarduan sebanyak 5 waktu. Apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh syarak tentang solat tersebut? Iaitu ibadah. Ia merupakan satu ibadah, zatul aqwalin wa af'alin, yang mengandungi perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang tertentu. Bila sebut yang tertentu, ada bacaan-bacaan tertentu, bukan sebarang bacaan. Ada perbuatan-perbuatan tertentu. Sebab itu dimulai dengan perkataan ibadah. Solat itu adalah ibadah. Ibadah khusus, yang mauquf, yang terhenti sekadar apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Kita tak boleh nak reka-reka solat. Solat yang Nabi tak pernah tunjukkan, solat yang tak pernah Nabi ajar kaifiatnya, tak boleh kita memandai-mandai mengada-adakannya. Solat sunat hadiah untuk mayat tak pernah ada. Yang ada hanya solat jenazah. Saya pernah sebut dulu, bila ada orang mati, orang masjid, orang surau tanya kepada waris, nak hantar pahala tak? Pahala solat tak kepada arwah? Kalau nak, kami Jawatankuasa akan buat solat sunat 2 rakaat. Lepas tu bukan free lah. Dia tak katalah bukan free, tapi faham-faham lah kan. Nak hantar pahala ni. Tak ada benda yang macam tu. Kalau buat, kita melakukan sesuatu yang bid'ah, yang sesat. Kaifiat, Nabi tak pernah ajar kaifiat seperti apa solat hajat. Solat sunat hajat, lepas salam sujud balik. Sedangkan sebagaimana yang kita tahu, solat itu berakhir dengan salam. Lepas salam tak ada dah lagi perbuatan-perbuatan solat ni. Kenapa suruh sujud lagi? Sebab itu dalam hadis Tirmizi, Nabi kata, man kana zil hajah, siapa yang ada hajat, ada kehendak dia, Nabi kata, fa asbaril wudu'a, perelokkan wudu. Kemudian fastaqbalil kiblah, kemudian berdiri menghadap kiblat, summa kabbir, summa qra' ma tayassara ma'ahu minal Qur'an, summa rka' hatta tatma'inna raki'an, summa rfa' hatta ta'dila qa'iman, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, summa fa'ala sa'iri zalik fi kulli raka'ah. Itu yang Nabi sebut, sama je. Tak kira lah apa jua nama solatnya, sama je. Kalau solat sunat 2 rakaat, takbiratul ihram,
baca Fatihah, bacalah mana-mana surah yang kita ingat dalam Al-Quran. Nabi tak pernah tentukan rakaat pertama lepas Fatihah baca ayat kursi, kemudian ditambah lagi dengan Qul Huwallah 3 kali, rakaat kedua baca ayat kursi juga, kemudian ditambah dengan suratul Kafirun 3 kali. Nabi tak pernah sebut. Nabi hanya memberi panduan yang mudah. Bahkan Nabi kata, bacalah mana-mana yang mudah. Bukan semua orang boleh hafal ayat kursi. Jadi bila dia rasa, oh payah nak buat solat hajat ni macam mana, kena minta orang masjid lah buatkan solat hajat. Yang minta orang masjid buat solat hajat bukan minta bodoh macam tu je. Lepas solat adalah sesuatu, nasi Arab ke, baru lebih ikhlas. Kalau tak, kurang ikhlas sikit. Jadi akhirnya agama ni jadi hanya mudah bagi orang yang ada duit. Kalau yang tak ada duit, itu belum lagi jenis hantar pahala 10 juzuk, 20 juzuk, 30 juzuk. Kena isi borang 10 juzuk, RM10. Bukan alasan, bukan atas nama harga lah, atas nama sumbangan. Atas nama sumbangan. Dalam kaedah fiqh, al-ibratu fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Yang diambil kira dalam suatu akad itu ialah dari segi makna dan tujuan, bukan dari segi lafaz yang dibina akad itu. Kalaulah ada borang sedemikian, hantar pahala 10 juzuk, sumbangan RM10. Maknanya apa? Bila kawan tu isi, walaupun atas nama sumbangan, dia bagi RM10, baru pihak masjid ke, budak tahfiz ke baca 10 juzuk. Maknanya apa? Di situ ada timbal balik. Sumbangan RM10, baru baca Quran 10 juzuk. Cuba tanya dia, kalau bayar 10 sen boleh dapat tak 10 juzuk? Tak nak je baca 10 juzuk lah. Jadi di situ ada timbal balik. Bila ada timbal balik, dia merupakan iwad, jual beli. Baik, balik pada solat. Muftatahatun bit takbir. Dia kata solat itu dibuka dengan takbir. Solat itu dimulai dengan takbir. Allahu Akbar. Bukan dimulai dengan usalli. Solat orang kita mula dengan usalli. Betul tak? Betul? Solat bermula dengan takbir. Tak kiralah kitab mazhab Syafi'i ke, mazhab Hambali ke, Maliki ke, Hanafi ke, itulah takrifan solat. Muftatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir, Allahu Akbar. Niat tu dalam hati kita. Tak adanya orang bila dia takbir Allahu Akbar, kalau kita pegang tangan dia, ni takbir apa ni? Mesti dia akan jawab, takbir solat lah, aku nak solat. Bila dia boleh jawab macam tu, maknanya dia dah ada niat dah. Kalau dia kata, entahlah aku pun tak tahu takbir apa, kalau dia jawab macam tu, dia sebenarnya tak wajib langsung untuk solat. Sebab dia orang gila. Ya? Mustahil dia dah duduk dalam saf di belakang imam, dia tak tahu takbir itu tujuannya untuk apa. Mesti dia tahu takbir itu adalah takbir solat. Dan mesti dia tahu dah duduk belakang imam, mestilah makmum. Takkan duduk belakang imam jadi imam. Hatta imam pun dah bila duduk di hadapan dia, mesti tahu dia adalah imam. Jadi kita tak unsing solat apa pun. Solat hari raya ni, bila nak solat hari raya, terpaksalah Tok Imam sidang jemaah sekalian dikongsikan kaifiat solat Aidilfitri adalah seperti berikut. Lafaz niatnya, terpaksalah. Tapi kalau kita faham konsep niat, kita tak perlukan itu semua. Kita tahu hari itu adalah Aidilfitri. Kita bersiap daripada rumah dengan pakaian kita yang baru apa semua.
dan pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi di tempat di mana dilakukan solat sunat Aidilfitri, mustahil kita pergi tu dalam keadaan kita melangkah, kita tak tahu kita pergi tu tujuannya apa. Mustahil kan? Jadi bila kita kata mustahil, semua yang datang tu dah ada niat dalam hati dia untuk solat sunat Aidilfitri. Jadi bila dia berdiri di belakang imam, imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar di belakang. Tak payahlah bunyi macam orang nak menjampi kat belakang imam tu. Usolli. Tak masuk-masuk lagi. Ya. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali. Orang Melayu ni suka baca kitab Al-Imam Al-Ghazali. Tapi tahu Imam Al-Ghazali kata apa? Orang yang bersusah payah pasal lafaz-lafaz niat ni. Dia kata apa? Orang yang naqisul akal. Orang yang kurang akalnya di dalam agama. Muhtatamatun bitaslim, dan solat itu diakhiri dengan salam. Okey. Dan dia kata itulah ta'rif kebanyakan di kalangan generasi awal rahimahumullah berkaitan dengan solat, yang mana ia merupakan satu ibadah, satu ibadah yang penuh dengan bentuk dan ketetapan yang ditentukan oleh syarak, terutama sekali melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikata juga di sini solat itu adalah rukun Islam yang kedua, merupakan perkara yang terpenting selepas dua kalimah syahadah. Allah Subhanahu wa taala telah memfardukannya bermula daripada 50 waktu sehingga menjadi 5 waktu pada malam Mi'raj, pada malam Isra' dan Mi'raj. Baik. Kita masuk kepada babul mawaqit. Tuan-tuan yang kat rumah kalau ada kitab sebab hadis ni kata pernah diajar di surau ni kan, Bulughul Maram ni. Kalau ada bawa. Kalau tak membazir je buku tu kat rumah. Babul mawaqit. Mawaqit ni bermaksud miqat. Solat pun ada miqat. Bukan haji dengan umrah je ada miqat. Cuma miqat solat ni ialah miqat yang berkaitan dengan zaman, iaitu waktu. Bila berbicara tentang miqat solat ataupun mawaqit, waktu-waktu solat ni maknanya dia membicarakan tentang apa? Zamanul muhaddad, iaitu waktu yang telah ditentukan, yang telah dihadkan. Maknanya solat tu mesti dibina dalam waktu yang dihadkan untuk menunaikan solat tersebut. Dan dia ada berapa waktu? Dia ada lima waktu. Setiap solat yang 5 ini ada waktu khas dia. Dan itu asalnya. Setiap 5 waktu solat ni ada waktu khas dia. Zuhur bila, asar bila, maghrib bila, nanti kita tengok dalam hadis. Cuma di antara 5 ini ada 3 solat yang boleh dihimpunkan di dalam, ada beberapa solat. Ada 3 solat yang boleh dihimpunkan di dalam satu waktu, iaitu apa? Zuhur, asar, maghrib dan isyak. 4 waktu. Iaitu seseorang boleh menjamakkan, menghimpunkan antara zuhur dan asar sama ada takdim ataupun takhir, maghrib dan isyak sama ada takdim dan takhir. Dan kenapa penulis dia mulakan dalam membicarakan hadis-hadis yang berkaitan dengan solat ini dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan waktu solat? Kerana apa? Kerana bila masuk waktu solat itulah yang menjadi sebab kewajipan solat ke atas diri seseorang. Maknanya apa? Kalau dia meninggal sebelum masuk waktu solat, dia meninggal sebelum isyak, belum masuk waktu isyak dia meninggal, maknanya tidak menjadi
tanggungjawab kepada dia, ataupun tidak terpikul dosa kepada dia tentang kewajipan tidak melaksanakan solat isyak. Jadi masuk waktu itu menjadi sebab kewajipan solat itu kepada diri seseorang. Maka waktu solat ni merupakan permulaan perkara yang perlu diberi perhatian untuk seseorang mukallaf di dalam melihat kewajipan pelaksanaan sesuatu solat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam suratul Nisa, di mana Allah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat ke atas diri orang yang beriman itu adalah telah ditentukan, telah ditulis waktunya yang ditentukan. Itu di dalam Al-Quran secara umum lah. Kalau kita cari ayat Al-Quran dalam memperincikan waktu-waktu solat ni, tak ada. Jadi kita akan tengok di dalam hadis. Dalam Al-Quran berkaitan dengan waktu solat disebut satu ayat ni. Dia hanya beritahu, Allah hanya beritahu kepada kita sesungguhnya solat ke atas orang yang beriman itu telah ditulis, telah ditentukan waktu-waktunya. Okey. Baik, hadis yang pertama yang berbicara tentang waktu solat ini ialah hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Nabiyallahu sallallahu alaihi wasallam qala waqtu zuhri idza zalatis syamsu wa kana zilur rajuli katulihi ma lam yahduril asr. Baik, hadis ni adalah hadis daripada Abdullah bin Amr, bukan Abdullah bin Umar, walaupun kadang-kadang ejaan dia sama. Maka kita akan lihat di dalam bagaimana Arab menulis untuk membezakan Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Amru ni. Pada ejaan Amr tu dia letak waw di hujung. Jadi bila ada waw di hujung, kita tahulah itu bukan Abdullah bin Umar tapi Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ni anak kepada sahabat Nabi juga, iaitu Amru ibn al-As. Amr bin al-As. Dua-dua menjadi tokoh sahabat. Amr bin al-As, ayah dia ni antara orang-orang tokoh-tokoh Arab yang dibilang sebagai di kalangan orang-orang Arab yang bijak, yang cerdik. Cuma antara anak beranak ni, Abdullah bin Amr, anak dia dulu yang masuk Islam daripada pak dia. Amr bin As ni dia masuk Islam agak lewat sikit, dah dekat-dekat dengan Fathul Makkah. Dia sama masuk Islam lebih kurang dengan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhuma. Dua-dua ni tokoh besar di kalangan sahabat. Khalid bin Al-Walid ni semenjak dia masuk Islam, Nabi melantik dia menjadi panglima perang. Sampai ke zaman Abu Bakar sebagai khalifah Islam, Abu Bakar mengekalkan dia sebagai panglima tentera Islam. Khalid ni, nak cerita Khalid sikit. Nak cerita sikit tentang Khalid bin Al-Walid ni. Khalid bin Al-Walid ni radhiyallahu anhu, setiap peperangan yang dia ketuai, peperangan tu akan menang. Dan kita tahu dalam sejarah Uhud pun, yang masa ketika itu dia belum Islam, dia menjadi ketua pasukan berkuda bagi tentera musyrikin Mekah. Bagaimana dia telah menggagalkan tentera pemanah umat Islam yang berada di Jabal Rumat ketika itu, akibat daripada strategi yang dipasang oleh Khalid bin Al-Walid. Tapi di atas bakat dia itu, bila dia masuk Islam, Nabi terus lantik dia, walaupun dia lewat masuk Islam dan nak di penghujung lah, Nabi terus bagi jawatan yang penting kepada dia sebagai panglima tentera. Samalah juga dengan Amr bin As ni. Sebab itu dalam hadis Bukhari, Nabi kata apa? An-nasu kama'adin. Manusia ni macam barang galian. Khiyaruhum fil jahiliyah
khiyaruhum fil Islam. Mereka ini walaupun semasa jahiliyah mereka ini terpilih di kalangan kaum mereka, bila mereka masuk Islam, mereka tetap dipilih untuk memegang sesuatu peranan yang penting, dengan syarat idza faqihu, dengan syarat mereka itu faham kewajipan sebagai seorang muslim. Ya, dia tak macam kita contohnya lah, terutama sekali dalam perkhidmatan awam kan, kalau kita nak naikkan seorang staff tu pangkat dia, apa orang akan kata, aku lagi senior pada dia lagi junior, asal dia naik dulu, aku lebih banyak makan garam. Itu kita dalam Islam. Apa yang Nabi ajar bukan soal siapa yang lama, siapa yang seniority, tak. Yang penting bakat dan ketokohan. Walaupun dia masih baru, dengan bakat dia itu Nabi bagi dia peranan. Ya? Itu kalau kita nak belajar siasah Nabi SAW. Ya? Bukan syarat seniority, tak. Ya? Kadang-kadang lagi senior, lagi berkarat. Baik. Okey. Khalid ni bila dah macam itu keadaan dia, setiap peperangan yang diketuai, perangan tu akan menang ke atas tentera orang Islam, akan berpihak kepada tentera Islam, Islam akan menang. Jadi bila Umar naik menjadi khalifah, antara perkara pertama yang dibuat oleh Umar apa dia? Dia pecat Khalid. Dia tulis surat tentang pemecatan Khalid. Dia suruh orang hantar kepada Khalid, yang mana ketika itu Khalid sedang berperang di Syam. Khalid tengok surat tu, khalifah pecat aku. Dia pun panggil semua tentera dia. Dia kata khalifah Islam yang baru telah memecat aku dan menggantikan jawatan ini kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Umar ni kebetulan dia memang sayang dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Ya. Apa kata Khalid? As-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat. Maknanya dengar dan taat arahan khalifah, kata Khalid. Dan dia kata apa? Ana lam uqatil li ajli Umar wa innama uqatil li Rabbi Umar. Perkataan itu terkenal sehingga dirakam di dalam sejarah, sehingga kita dapat melihatnya hingga ke hari ini. Apa dia kata? Aku berperang bukan kerana Umar, tetapi aku berperang kerana Tuhan Umar. Begitulah besarnya jiwa para sahabat. Bayangkan tengah berperang tu dapat surat pemecatan daripada jawatan panglima. Baik, balik pada hadis ni. Tuan-tuan kalau mengaji hadis dengan saya, biasalah akan dengar bila lalu nama-nama sahabat ni, kita akan cerita sikit tentang ketokohan, sumbangan para sahabat ni, supaya kita dekat dengan sahabat ni. Kalau kita nak baca sirah, kalau saya nak harapkan tuan-tuan buka buku sirah sahabat seorang-seorang nak baca tu, tak tahu bila kan. Jadi apa yang waktu yang ada, kita ambil manfaat. Baik. Abdullah bin Amr ni, bila berlaku peperangan Siffin, pertembungan di antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr ni dia ikut bapa dia Amr bin As sokong Muawiyah, dia tak sokong Ali dalam peperangan Siffin. Ya. Kenapa dia ikut bapa dia sokong Muawiyah, tapi dia sokong, cuma dia tak pergi berperang lah. Dia duduk rumah. Dia tak pergi berperang dengan tentera Ali dan tak berperang dengan Sayyidina Ali. Ya. Kerana dia teringat sabda Nabi kepada dia. Nabi ni dia tanabbak, dia mendapat wahyu, diberitakan, Allah beritakan kepada Nabi. Sebab tu dipanggil Nabi. Dia mendapat berita daripada Nabi. Nabi pernah kata kepada dia, ati abaka madama hayyan, hendaklah engkau taat kepada bapa engkau selagi mana bapa engkau masih hidup. Jadi bila bapa dia menjadi penyokong kepada Muawiyah, dia taat bapa dia, dia ikut bapa dia, menyokong Muawiyah, cuma dia tak pergi berperang. Cuma tuan-tuan muslimin dan muslimat kena faham, pertembungan antara Muawiyah dan Ali bukanlah pertembungan untuk merebut jawatan.
pertembungan Muawiyah dan Ali, bahkan pertembungan Ali dengan Aisyah pun di dalam peperangan Jamal, bukan nak merebut jawatan, tetapi adalah untuk menuntut hak keadilan terhadap kematian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi kita jangan terpengaruh dengan dakwaan Syiah yang mengatakan Aisyah ni isteri derhaka, Muawiyah ni gila kuasa. Tak. Mereka hanya mahu menuntut kepada Ali supaya ditegakkan hukuman qisas kepada pembunuh Sayyidina Uthman. Tapi Sayyidina Ali merasakan ada masalah kalau nak dilaksanakan hukuman qisas. Kenapa? Azan Ustaz. Okay. Kita sambung Pak Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Baik. Tahniahlah selama cuti kot. Okey, Nabi ni dia tanabba, dia mendapat wahyu, dia mendapat berita daripada Allah. Jadi sebagaimana
kita nak menilai riwayat Syiah, contohnya dalam mencela Muawiyah bin Abi Sufyan dengan kata Muawiyah ni gila kuasa. Bahkan mereka juga mencela Yazid bin Muawiyah. Stand kita kena timbang dengan nas. Pendirian kita sepatutnya kita kena menimbang dengan nas. Tetapi oleh kerana jarum yang disuntik oleh Syiah terlalu halus, dan kalau siapa pernah ambil generasi STPM yang ada subjek sejarah 6, saya antara generasi itu, bila kita baca tentang peperangan ini, kita akan rasa sakit hati kepada Muawiyah. Bahkan tak ada orang Melayu bagi nama anak dia Muawiyah, tak ada. Ada tak? Tapi lepas saya cerita ni, kalau boleh, kalau dapat cucu baru, anak baru lelaki, bagi nama Muawiyah. Cuma kita ada apa? Akar kayu kat hutan, baik untuk orang lelaki, kita bagi nama tongkat aliyah tu ada. Apa Nabi kata? Dalam hadis Nabi kata kepada seorang sahabiah, sahabat perempuan yang dikenal sebagai Ummi Haram. Nabi kata, "Awwalu jaishin min ummati yaghzuna fil bahr." Orang yang pertama di kalangan umatku yang akan mengetuai pasukan perang di laut, qad aujabu, kata Nabi. Wajib ke atasnya syurga. Ketua perangan. Ummi Haram ni kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wa ana fihim." Ada tak aku di kalangan mereka nanti? Kata Nabi, ya. Kemudian Nabi kata apa? Wa awwalu jaishin min ummati yaghzuna fi madinatin Qaisar. Dan orang yang pertama di kalangan umatku yang akan mengetuai pasukan tentera memerangi Madinah Qaisar, Cyprus hari ini. Nabi kata, maghfurul lahu. Dia akan mendapat keampunan. Ummu Haram kata apa? Ya Rasulullah, adakah aku bersama mereka? Kata Nabi, tak. Siapa di kalangan umat Nabi ni yang mengetuai pasukan tentera dalam peperangan sejarah Islam, pasukan tentera yang pertama dalam sejarah Islam berperang di laut, ketuanya siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Nabi kata apa? Qad aujabu, wajib ke atas dia dan tentera-tentera itu syurga. Tiba-tiba Syiah kata, ini teruk punya orang, gila kuasa, tak taat pemimpin, tak taat khalifah. Dan Nabi kata, orang yang pertama di kalangan umatku berperang di Madinah, di bandar Qaisar, akan mendapat keampunan. Siapakah orang tersebut? Allah telah mentakdirkan orang itu ialah Yazid bin Muawiyah. Oh, kita pun baca Yazid penggal kepala Husain, kemudian kepala Husain disepak macam bola. Kita pun termakan dengan jarum Syiah. Sebab tu tuan-tuan, penting mengaji hadis ni. Bila kita mengaji hadis, kita akan dapat jumpa banyak jawapan di atas persoalan-persoalan yang mungkin membelenggu kita selama ini. Saat nanti kalau dah beritahu, ada bunyi kan? Sebab tak masuk hadis lagi. Okey. Nabi kata apa dalam hadis ni? Waktu zuhri idza zalatis syams. Waktu zuhur ni bila mulanya? Bila matahari zala. Zala ni bermaksud condong. Matahari terbit daripada mana? Timur. Dan kata barat kiamat dah. Tak sempat dengar keputusan dah. Matahari terbit daripada sebelah timur. Kemudian dia bergerak ila kabadis sama, di tengah langit. Kalau kita berdiri pada ketika itu, kita tidak akan nampak bayang kita, betul tak? Sebab matahari betul-betul berada di atas kepala.
Tetapi bila kita tengok sudah ada bayang, kalau kita berdiri tiba-tiba ada bayang keluar ke arah timur, kerana matahari akan mula zalat, condong bergerak ke arah barat, maka bayang akan keluar ke arah timur. Bila kita tengok bayang mula keluar, bermakna matahari sudah mula zalat, sudah mula condong. Jadi bila matahari itu dah mula condong, Nabi kata waktu zuhri iza zalatis syams, bila matahari sudah mula condong ke barat. Wa kana zillur rajuli katulihi ma lam yahduril asr. Jadi sampai bila waktu zuhur ni? Sampai bila? Sehingga bayang seseorang lelaki itu menjadi sama panjang dengan diri dia. Bila kita berdiri, bayang kita tu sama, exactly ukurannya sama dengan ketinggian kita. Berakhirlah waktu zuhur malam yahduril asar. Maknanya apa? Disitulah bermulanya waktu asar. Wa waqtul asri ma lam tasaffar asy-syams. Dan waktu asar ni bermula bila? Bila bayang tadi menjadi sama panjang dengan sesuatu objek, dengan objek tersebut, sehinggalah malam tasfar syams, selagi mana cahaya matahari tidak menjadi kuning. Kenapa Nabi sebut selagi mana cahaya matahari tidak menjadi kuning? Bila cahaya matahari ni mula nak ke kuning-kuningan? Bila dia sudah hampir nak tenggelam, maka kita akan lihat cahaya matahari sudah mula ke kuning-kuningan. Baik. Tetapi sebagaimana yang kita tahu hari ini pun, kalau setakat matahari ke kuning-kuningan tu, orang sembahyang asar lagi kan? Betul tak? Dan masih ada waktu solat untuk asar. Dan itu betul. Kerana apa? Kerana waktu maghrib tidak masuk apabila cahaya matahari sekadar ke kuning-kuningan. Jadi para ulama berbahas tentang hal ini. Kenapa Nabi menyebut setakat hadis ni asar itu sehingga cahaya matahari kelihatan ke kuning-kuningan? Jadi di sini menunjukkan bahawa asar itu waktunya panjang. Dan bila panjang, para ulama membahagikan waktu solat untuk asar ini kepada waktu ikhtiar dan waktu darurah. Maknanya apa? Kalau kita tidak ada sebarang keuzuran, hendaklah kita menunaikan solat asar itu daripada mula waktunya sehingga cahaya matahari masih berwarna putih, belum menjadi kuning. Kalau kita tidak ada sebarang keuzuran yang syar'i. Kalau kita tunaikan asar setelah cahaya matahari kekuningan, kita boleh dihukumkan sebagai seorang yang melalaikan waktu solat. Kerana kita tidak menunaikan ianya di dalam waktu ikhtiar tadi, waktu yang afdal. Ya. Jadi waktu darurah ni untuk siapa? Untuk mereka yang ada keuzuran syar'i. Seperti apa? Wanita yang haid. Tiba-tiba bila dah cahaya matahari dah nak ke kuning-kuningan tu, bersih dia, berhenti darah dia, maka dia mandi dan solat asar. Kalau lepas tu, maknanya masuk waktu maghrib, tiba-tiba keluar darah balik, itu isu lain. Itu isu lain. Baik. Contoh lain, dia masuk Islam dalam waktu tersebut, dia berkewajipan ke atas dia solat asar pada waktu itu. Itu faedahnya. Kenapa para ulama membahagikan waktu solat tersebut demikian, khususnya waktu asar. Tetapi secara umumnya waktu asar tidak berakhir dengan cahaya matahari ke kuningan. Ya. Sehinggalah matahari itu betul-betul hampir tenggelam. Dia belum tenggelam lagi, dia hampir-hampir tenggelam dan cahaya matahari masih kuning. Yang Nabi sifatkan pada waktu itu seolah-olah kita melihat tanduk syaitan sudah mula keluar.
Nabi mensifatkan waktu itu tanduk syaitan sudah mula keluar. Matahari dah hampir tenggelam dan cahaya matahari masih kekuning-kuningan. Boleh sikit bagi sikit masa lagi? Boleh 5 minit saya nak habiskan. Okey. Wa waqtu salatil maghrib ma lam yaghib syafaq. Dan waktu solat maghrib bermula bila? Namanya pun dah maghrib. Maknanya apa? Maghrib tu tempat tenggelam di barat. Maknanya bila matahari tu sudah mula tenggelam habis, masuklah waktu maghrib. Dan berterusan malam yaghibis syafaq, selagi mana waktu maghrib itu ada, berdasarkan apa? Selagi mana kita melihat ada cahaya kemerah-merahan di kaki langit. Cahaya merah tu adalah kesan saki-baki cahaya matahari yang masih ada, berwarna merah, bukan warna kuning, berwarna merah. Itulah tempoh waktu maghrib. Dan kita tahu waktu maghrib ni singkat kan. Kemudian waktu solat isya. Wa waktu salatil isya ila nisfil lail awsat. Waktu solat isya bila malam dah mula gelap, dah tak ada dah cahaya syafaq tadi, mulalah waktu isya sehinggalah pada pertengahan malam yang kedua. Waktu isya ni sampai bila tuan? Kalau dalam konteks jam hari ni, tengah malam je, sampai pukul 12 hingga pukul 1. Lepas tu tak boleh dah solat isyak. Betul ya? Baik, waktu isyak ni sama dengan waktu asar tadi. Dia panjang, ada waktu ikhtiar, ada waktu darurah. Maknanya apa? Ringkasnya, selepas waktu pertengahan malam itu, dia adalah waktu darurah. Kalau kita menunaikan solat isyak pada waktu itu tanpa sebarang keuzuran syar'i, kita termasuk di kalangan orang yang melalaikan waktu solat. Ya. Dan waktu solat isyak itu berakhir bila? Berakhir sehinggalah terbit fajar Shadiq yang menunjukkan masuknya waktu subuh. Ya. Dan waktu salatul subuhi min tulu'il fajri, ya, bermula waktu salat subuh itu ialah pada waktu terbit fajar sehingga malam tatlu'is syams, selagi mana tidak terbit matahari. Itulah waktu subuh. Baik, saya tambah sikit satu perkara yang penting untuk tuan-tuan hayati hadis ni. Apa gunanya kita mempelajari hadis berkaitan dengan waktu solat yang masih lagi bergantung tentang pergerakan matahari ni? Menunjukkan apa? Kita di dalam Islam ni, Allah nak mengajar kita sebagai manusia yang beriman kepada dia untuk menunaikan kewajipan solat yang dia wajibkan. Kita tidak boleh lari daripada interaksi kita dengan alam. Matahari adalah alam. Tetapi hari ini, oleh kerana sukarnya kita dengan kerja-kerja yang kita lakukan merosakkan alam ini, sehingga payah untuk kita untuk melihat tanda-tanda bermulanya waktu solat. Kadang-kadang kita tengok pada musim jerbu, matahari sentiasalah cahayanya warna kuning. Pukul 10 pagi kuning lah. Sedangkan cahaya kuning ni untuk melihat hampir berakhirnya waktu solat asar ni pagi kuning lah. Fajar Shadiq dengan keadaan udara yang berdebu, susah untuk kita nak lihat. Apatah lagi fajar kazib. Fajar kazib ni dia akan terbit keluar dahulu sebelum fajar Shadiq. Kalau kita bangun dini hari, tengah-tengah pagi itu cuba kita keluar, kalau kita nampak cahaya putih yang menegak ke ufuk, itu fajar kazib. Itu belum masuk waktu subuh. Tapi kalau kita keluar, kita nampak cahaya putih yang berselerak melintang, itu fajar Shadiq. Itu dah masuk waktu subuh. Tuan-tuan ingat tak, pada penghujung tahun 2019, pihak berkuasa agama suruh tambah waktu subuh tu 8 minit. Kenapa? Kerana selama ini kita nak sebab sukarnya kita nak melihat fajar Shadiq ni, ulama falak terpaksa mengira pergerakan matahari daripada ufuk, daripada di bawah ufuk untuk terbit tu
berapa lama untuk mengandaikan ataupun untuk berijtihad bahawa waktu fajar sadiq itu bila muncul dia. Ya? Jadi kita gunakan kiraan 20 darjah latitude di bawah ufuk matahari untuk terbit. Itu kiraan zaman dahulu, antaranya yang dipilih oleh Muhammad Al-Bakir, Syekh Abdullah Fahim pada sekitar tahun 1940-an. Tapi dalam tempoh baru-baru ini sehingga keluarnya arahan itu, bila JAKIM dia lantik tokoh-tokoh falak di UM, di USM buat kiraan semula, mereka dapati kurang 2 darjah latitude daripada bawah ufuk. Dan setiap pergerakan matahari ini daripada 1 darjah ke 1 darjah mengambil tempoh 4 minit. Jadi 2 kali 8, 8 minit, 2 kali 4, 8 minit, itu yang kena tambah 8 minit lagi. Jadi bila keluar ketetapan tu, orang pun tanya, macam mana dengan solat-solat sebelum ni? Jangan risau. Kita menetapkan itu berdasarkan ijtihad. Yang dulu pun ijtihad, yang ini pun ijtihad. Al-ijtihad la yanqud bil ijtihad. Sesuatu ijtihad tidak membatalkan ijtihad yang lain. Jadi muslimin dan muslimat, sekadar itulah yang dapat saya sentuh tentang hadis yang pertama yang berkaitan dengan waktu solat. Hadis yang berikutnya juga berkaitan dengan waktu solat. InsyaAllah kita akan hurai pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.